Duduk. Duduk. Apa? Duduklah. Nak duduk. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita kumpul lagi. Tak apa ada gangguan. Ada apa penampakan. Sorry, kadang-kadang dia pun nak perhatian kan. Anak-anak ni macam tu. Okay, jadi kita minta maaf apa ada gangguan apa. Ala kulli hal, insya-Allah hari ni kita akan ambil sempena dengan apa pengajian ketika mana PKP 3.0 yang kita dah mula dan insya-Allah akan berterusan sampai awal minggu daripada bulan 6. Dan kita jangkakan akan berterusan lagi insya-Allah berdasar kepada angka jangkitan yang tinggi sekarang ni, dan tidak lagi orang tua sahaja kena, orang muda pun kena. Jadi kita ambil peluang pada hari ni untuk remind balik. Dan setahun lepas sebenarnya kita dah bincangkan tajuk ni. Tapi bila berlaku benda ni berterusan dan sebagainya, peringatan perlu diingatkan balik semula. Kita tahu macam hari raya lah, dah belajar dah solat raya sepatutnya. Tapi tiap kali raya, imam kena maklumkan cara solat hari raya macam mana. Jadi kita macam tu juga terpaksa peringatkan balik berkenaan dengan cara yang sepatutnya kita berhadapan dengan keadaan ini sekarang. Cuma hari ini kita akan ambil sudut yang lain sikit untuk mengenal berkenaan dengan fiqh para sahabat. Para sahabat Allah anhum, kita tahu bahawa mereka ni adalah orang-orang yang mulia, yang Allah Ta'ala jadikan dalam Al-Quran Karim sebutan, merintahkan kita untuk menjadikan mereka sebagai ikutan. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sabiqunal awwalun, dan orang mula-mula ini yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kerana muhajirin dan juga ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redha mereka dan mereka pasti redha dengan Allah Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtan anhar, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal khalina fiha abada, kekal dalam selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. So kalau kita lihat pada sudut para sahabat Nabi SAW ni, Allah Ta'ala perintahkan selain mengikuti Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh kita ikut para sahabat. So memang kita sepatutnya melihat kepada para sahabat ada kita punya mesti ada panduan dan juga tauladan. So mereka adalah orang yang patut kita jadikan contoh. Yang sampai sekarang bila kita perhatikan tidak berjaya musuh-musuh Islam merosakkan Islam apabila kita meletakkan para sahabat sebagai ukuran untuk pengikutan kepada agama. Bila kita letakkan ukuran agama tu, ikutan pada agama adalah sebagai para sahabat, maka gagal semua percubaan Sufi ke, Syiah ke, Khawarij ke, letak sahaja kumpulan mana anti hadis ke, semua sekali yang cuba untuk mendatangkan dengan apa-apa ajaran sesat dalam agama, nescaya ia akan diterangkan dengan fake para sahabat. Ia bukannya perkara yang sepatutnya berlaku. Ini kena faham. Baik.
Sebab tu kalau kita perhatikan, kerana itu kedudukan para sahabat adalah sedemikian. Dalam Al-Quran Karim Allah Taala suruh, dan bahkan Nabi SAW juga ketika mana meletakkan para sahabat kedudukan pun sedemikian. Okey. Tapi fiqh ni kena faham, fiqh bila kita sebut fiqh, ia bukan hanya setakat menghafal nas-nas ataupun banyak riwayat. Kadang-kadang ada orang banyak menghafal tapi tak faham apa yang dia. Pasal fiqh ni adalah faham. Fiqh adalah faham. Bahkan fiqh ni adalah kefahaman yang teliti terhadap nas. So kalau orang tu hafal nas banyak sekalipun, hafal hadis banyak, hafal Al-Quran, tapi dia tak faham apa dia hafal, maka masalah juga dah. So kita balik pada asal, nas-nas agama, Quran, sunnah, ataupun apa saja teks yang Allah Ta'ala berikan kepada mana-mana bangsa sebelum kita, yang Taurat ke Injil ke, semua sekali perlukan kepada kefahaman. Sebab kita nak beramal, sebab datangnya nas kepada kita bukan setakat untuk kita baca, tetapi untuk juga kita amalkan. Tetapi untuk beramal kita perlu faham apa dikehendaki daripada nas-nas berkenaan, apa dikehendaki daripada nas-nas berkenaan. Sebab tu bila kita fahamkan kat sini, kita kena ingatkan bahawa fiqh ni bila kita sebut dia adalah kefahaman bagi nas, bukan hafal nas banyak. Sebab nanti kita akan lihat nanti pada perbincangan kita nanti, bahkan ada orang yang mungkin dianggap kurang kedudukan dia berbanding sahabat-sahabat yang lama, tapi kefahaman dia mempunyai kefahaman yang betul, yang kuat. Dia telah membawa penyelesaian bagi masalah yang berlaku pada umat Islam, walaupun dia bukan sahabat yang awal. Dia tak masuk dalam as-sabiqunal awwalun, tapi dalam masa yang sama dia ada di antara orang yang mempunyai pendapat yang sangat jitu dalam Islam. Baik. Jadi kefahaman yang sahih bagi realiti, okay? Dan juga penyelesaian bagi skop perbincangan. Bila kita boleh fokus pada perbincangan kita, itulah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai fiqh. Faham yang benar bagi realiti, faham yang teliti bagi nas, itu adalah sebenarnya dikatakan fiqh. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, kesemua mereka telah menyaksikan penurunan Al-Quran Karim, dan mereka menyaksikan sunnah Nabi SAW. Mana mereka melihat akan penurunan nas-nas Quran, kemudian mereka lihat sendiri bagaimana Nabi SAW melaksanakan nas-nas berkenaan depan mata mereka. Okay? Dan kita kata kerana mereka lihat sekali pelaksanaan amali. Jadi daripada bab ini, para sahabat ni mereka adalah fuqaha dan ulama sebenarnya. Banyak orang terlupa untuk memahami kedudukan para sahabat, sampai kadang-kadang dia sebut ulama Nusantara lah, ulama wali lah, ulama sekian lah, dia sebutlah nama-nama macam-macam, sampai dia lupa sebenarnya para sahabat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang sepatutnya dia fahami bahawa kalau orang tu nak hormat ulama, hormat fuqaha dan ulama, yang pertama dia kena hormat bukanlah imam-imam empat mazhab, tapi dia kena hormat mula-mula sekali kepada ulama-ulama para sahabat, fuqaha para sahabat. Ini banyak mungkin orang tak perasan. Sebab saya kadang-kadang bila bincangan kita dengan orang-orang yang sesatnya, kegagalan mereka adalah pada sudut ini. Tidak boleh nak memegang para sahabat sebagai panduan. So basically kalau kita fahamkan sebenarnya Al-Quran Al-Karim kita baca pun sebenarnya bukannya berbaris dan bertitik. Bukan bertitik dan berbaris. Bahkan penulisan atau penyalinan Al-Quran Karim mula dibuat pertama sekali, secara dikumpulkan sekaligus adalah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya dalam 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun lepas kewafatan Rasulullah SAW, telah dibuat himpunan mashaf. Tapi himpunan mashaf tadi kalau kita perhatikan, mashaf tadi kalau kita perhatikan, ia tidak bertitik, tak berbaris. Sebenarnya jumpa seorang Allah Ta'ala, geng sesat lah, dia kata Quran dah ada. Jadi saya buka dia Quran yang ada resam Osmani yang asal, tulisan zaman Osman yang tak ada titik, tak ada baris, tak ada titik, tak ada baris. So bila kita bagi dia tengok huruf tersebut tak ada titik, tak ada baris tu, dia tak boleh baca. Saya suruh dia baca, saya kata baca lah kan. Dia kata Quran dah ada. Okey, saya setuju dengan abang. Okay, kita bincang Quran dah ada. Okey, sekarang saya bagi pada abang, saya kata Quran yang tak ada titik, tak ada baris. Dan kalau abang boleh baca, abang baca sekarang. Saya ulu pada dia. Saya contoh sekejap, saya contohkan sikit. Sebab sekejap ada, saya ada contoh tulisan. Ya, tahu. Jangan. Okay. Contoh saya share. Okey, saya share boleh tak? Okay.
Kalau boleh share, kita share. Okay. Kalau boleh. Tak tahu. Tak boleh pun, Allah Alam. Okay. Okay, jadi tak apa. Kalau tu nanti insyaAllah saya share pada Abu Talha kot. Nanti saya suruh Abu Talha share pada orang lain. Mana tak Abu Talha? Sekejap. Sekejap. Nak bantu kau. Iyalah, kejap. Kat mana? Saya nak kena share. Okay. Mana Jadi saya okay, Abu Talha. Okay. Mana ada abang Toha? Saya dah? Mana ada abang Toha tadi? Ada. Okey. Jadi minta Abu Talha tu share. Okay, sebab dia kita jumpa orang macam ni kan, dia kata dia pandai lah dan sebagainya. Kita cuma perlu rujuk kembali kepada para sahabat. Sebab Quran yang kita ada ni, kadang diorang tak nak understanding yang para sahabat bawa. Tapi kita kata kalau tak nak kefahaman para sahabat, orang ikut kefahaman siapa? Kalau nak ikut, kalau tak nak dan ikut kefahaman para sahabat, orang ikut kefahaman siapa sebenarnya? So jadi bila kita perhatikan sini, ini kegagalan sebenarnya yang berlaku kepada orang-orang yang cuba nak merosakkan Islam. Memang kita kata dari sudut kumpulan mana sekalipun takkan berjaya. Bila kita sentiasa balikkan kepada para sahabat. So para sahabat mereka ni, macam kita sebutkan tadi, menyaksikan turunnya wahyu dan bahkan menyaksikan sunnah. Kan? Saksi turun wahyu, saksi kepada sunnah. Maka dalam bab ni mereka lah fuqaha, mereka lah ulama. Ya. Dan kerana pengetahuan mereka, bahkan kerana pengetahuan mereka tentang Arab, bahasa Arab mereka adalah tulen. Berbanding dengan orang kita zaman kita sekarang ni yang macam-macam perangai dan sebagainya, cakap macam lebih kurang, tapi kita tak faham bahasa Arab seperti para sahabat faham bahasa Arab. Zaman kita bahasa Arab dah rosak. Zaman para sahabat bahasa Arab masih lagi tulen. Jadi mereka adalah orang yang patut kita rujuk untuk faham betul nas. Dan kerana penyaksian mereka terhadap pelaksanaan amali dan wakil depan mata mereka daripada Nabi SAW, cara solatnya. Kan bila Allah Ta'ala kata aqimus solat, kan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, solat macam kamu lihat aku solat. So para sahabat tunjukkan balik pula apa mereka lihat daripada solat Nabi SAW. Abang Toha. Dua Nabi SAW tunjukkan apa perkara tersebut, dan mereka sebenarnya menjadi saksi untuk kita apa Nabi buat. Macam Abu Hurairah kalau kita buka dalam Sahih Muslim, dia banyak melakukan solat dan sebagainya depan orang ramai. Kemudian lepas solat dia kata, demi Allah akulah orang paling serupa solat dengan Nabi SAW. Sebab tu kita tak tahulah slow ke, Allah Alam. Semalam pun ada orang cakap itu juga, tapi bila cek balik bukan salah saya. Orang yang tempat lain punya dia punya audio yang tak kuat. Allah Alam. Kita teruskan. Okey, baik. Jadi para sahabat secara praktis ni macam tu. Okey, akan tapi para sahabat Nabi SAW, mereka ni berlaku percanggahan dan juga perbezaan. Okey, itu sunnatullah pada ciptaan dia. Allah ciptakan bumi pun macam tu, tak rata, ada naik dan ada turun. Ya? Semua benda ada perbezaan, warna ke, kan, buah-buahan ke, rasa ke, sebagainya, semua Allah jadikan macam tu. Demikian juga para sahabat Nabi SAW, mereka ni dalam keadaan mereka ni ada perbezaan. Kita kata mereka fuqaha dan ulama, tapi mereka ni ada perbezaan. Ada di kalangan mereka ni yang memahami banyak, dan ada di kalangan mereka ni faham sikit. Dan bahkan faham banyak dan sikit ni tadi boleh dikaitkan dengan berapa lama dia duduk dengan Nabi SAW, dan berapa banyak dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah. Kita perhatikan macam tu. Kita tengok sebab lama atau sekejapnya seorang tu mendampingi Nabi SAW, kadang-kadang boleh menzahirkan akan dia punya sikap dan juga perangai cara menyelesaikan masalah macam Nabi kehendaki. Itu berdasar pada lama atau sekejap. Kemudian memang kita kata manusia ni pun kita tahu bahawa ada yang cepat faham, ada lambat faham. Ada yang kita ajar berkali-kali tak faham, ada kita ajar sekali je dah terus faham. So basically memang manusia tu ada keadaan tadi. So para sahabat macam tu juga. Dan benda tu juga berlaku kerana kalau kita bukan antara tasyri' Islami, berlakunya perbezaan berkenaan kerana berapa ramai di kalangan para sahabat yang mendengar sesuatu Nabi SAW. Ada yang dengar banyak, ada dengar sikit. Ada yang dengar banyak perkara daripada Nabi, ada dengar sedikit saja. Ada yang mereka ni bila tak ada nas, mereka diam. Ada di kalangan mereka ni yang bila tak ada nas, mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Ya. Abang Toha. Abang Toha tak ada. Apa? Okey. Nama saya kelas. Okey.
Mana ada yang ada faham banyak, faham sikit. Ada hafal banyak, hafal sikit. So jadi dan kedudukan ini memang kita kata antara asbab lah. Di sisi ulama bila mengkaji tentang tarikh tasyri', memang dia kata para sahabat Nabi ada perbezaan sebab itu. Berapa banyak bukan mereka yang berijtihad dan berapa banyak yang tak nak berijtihad. Bila dengar satu benda, tak dengar apa benda, dia diam je. Itu keadaan mereka. Baik. Jadi namun begitu, walaupun kita kata demikian, ada banyak, ada sedikit, namun begitu para sahabat Nabi SAW, kesemua mereka memahami agama ni daripada Rasulullah SAW, direct dengar dari Rasulullah SAW. Dan mereka tahu sebab turun ayat, dan mereka tahu tempat penyaksian ayat berkenaan, mana ayat tu maksud apa. Macam kita pernah dengar kan, macam ayat 195 surah Al-Baqarah, yang orang suka baca apa, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Orang kata mana buat kereta laju, makan benda tak berkhasiat, itu dianggap sebagai mencampak diri kebinasaan. Buat benda bahaya, itu apa dikatakan sebagai wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tapi para sahabat Nabi tak nampak penyaksian dekat situ. Para sahabat Nabi kata bukan macam tu. Bahkan para sahabat Nabi faham perbuatan merosakkan diri itu adalah dengan seseorang itu dia meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad. Kalau kita buka dalam Mawsu'at Tafsir Ibn Ma'thur, yang himpunkan untuk setiap ayat Al-Quran tu, apa pendapat para sahabat Nabi SAW tentang dia yang datang, yang ada riwayat datang. Jadi bila cek kat situ, kita dapati semua para sahabat mengatakan maksud ayat berkenaan adalah tinggalkan jihad. So itu maksudnya ayat tu bukan maksud macam zaman kita pakai. Banyak orang baca ayat tersebut dan terus kata wala tulqu bi aidikum la tahluka. Mungkin ada seorang je, itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masalah juga bila kata Muawiyah bin Abi Sufyan punya fake tentang tafsir ayat berkenaan. Dia sahabat Nabi, dia tulis wahyu. Tapi namun begitu bila tajuk ni, majoriti para sahabat pegang maksud ayat berkenaan adalah mencampak diri kebinasaan tu adalah dengan meninggalkan jihad. Sibuk dengan harta, tinggalkan jihad, itulah mencampak diri ke dalam kebinasaan. Sedangkan yang difahami oleh banyak orang, ayat berkenaan maksud dia, campak diri kebinasaan itu maksud dia adalah buat benda bahaya. So dekat sini kita faham bahawa para sahabat Nabi tahu di mana duduknya ayat berkenaan, di mana kita gunakan ayat tersebut. Bukan ikut suka hati kita. Walaupun kita sering dengar dalam konteks tafsiran Al-Quran ke dalam masalah pendapat tentang dalil, ada setengah memang sampai sekarang sebagai para ulama letakkan satu kaedah yang diambil kira dengan umum lafaz bukan khusus sebab. So anytime kita baca Al-Quran, kita baca ayat, kita patut ambil dengan umum lafaz. Bila orang kata ya ayyuhallazina amanu, walaupun ketika Allah Taala firmankan ayat berkenaan kepada para sahabat, tapi dia sampai pada kita. Itu betul. Tapi dalam masa sama, kalau sekiranya kita dah faham macam tu, tapi para sahabat Nabi ada interpretasi yang lain. So kat sini sepatutnya kita kembali kepada interpretasi para sahabat. Bukannya kita lari tinggalkan sahabat dan buat pendapat yang ketiga atau keempat. Kita bandingkan di antara pendapat-pendapat para sahabat tu lebih aula daripada kita sibukkan dengan konon pendapat saya rasa sekian. Ini ijtihad saya. Orang nama kita sekarang kan semua nak berijtihad. Kan? Tokek kedai nak ijtihad. Kan? Siapa lagi? Tokek minyak wangi nak ijtihad. Semua sekali lah. Ahli perniagaan, tokek minyak, semua sekali nak berijtihad sendiri. Semua nak tunjukkan pandai. Nak rasakan diri layak untuk berijtihad. Sedangkan kita tahu bahawa orang-orang yang sedemikian tidak layak pun untuk berijtihad. Ijtihad ni, usaha ni kita tahu ada dalil, kita faham. Kita tahu para sahabat faham macam mana, dan baru kita boleh kata kita ijtihad. Kita pilih pendapat yang terkuat di antara pendapat yang datang dari para sahabat, tu ijtihad kita. Adapun kita reka pendapat ketiga dengan alasan kata saya rasa saya faham macam ni, ini bukan daripada Islam. Sebab tu kena hormat kepada para sahabat lebih daripada yang lain. Bahkan bila para sahabat dah keluarkan pendapat satu benda, jangan kita lari pada yang lain. Okey. Jadi kita tahu semua para sahabat semua sekali telah belajar dengan Rasulullah SAW. Mereka faham daripada Rasulullah SAW, tahu tempat turun ayat dan penyaksian dia. Melainkan bahawa mereka ni, radhiyallahu anhum, mereka berbeza-beza di antara satu sama lain dalam pemahaman itu fake. Memang berbeza. Kemudian sebenarnya Allah Ta'ala telah berikan seseorang mereka ni kadang-kadang fake dalam satu masalah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi seorang ni dia penyelesaian bagi satu masalah. Contoh macam bila Nabi sebut tentang Zaid bin Thabit sebagai orang paling tahu fiqh, tak tahu faraid, kan? Afradukum Zaid.
So jadi kadang-kadang kita lihat dia ni pada tajuk ini dia paling terkenal. Paling pasal Nabi sendiri iktiraf. Nabi sendiri mengiktiraf kefahaman dia tentang faraid. So basically kalau kadang-kadang mungkin ada para sahabat tu dia mahir dalam satu perkara, satu bidang. Satu perkara atau satu ilmu yang melebihi daripada orang lain. Okey. Dan satu masalah yang dia kata dan terlepas perkara ini daripada siapa yang kadang-kadang lebih faqih banding dia. Lebih lama Islam ke dan sebagainya. Macam disebutkan oleh Abu Amr Ibn Abdul Bar. Dia sebut tentang perkara ini. Dia kata fafihi al-hadis. Padanya ada hadis. Annal alima, seorang alim ni qad yujadu inda man huwa fil ilmi dunahu. Dia kata sebenarnya padanya dalam hadis ni ada bahawa seorang alim ni kadang-kadang dia akan dapati di sisi orang yang kurang daripada dia pengetahuan. Maksudnya pengetahuan tu dia tahu daripada orang yang kurang daripada dia. Apa yang tak dapat daripada orang di sisinya sendiri. Dia lebih alim tapi mungkin dia tak tahu yang kurang alim tu tahu. Kurang alim tu tahu. So ini para sahabat Nabi SAW dan macam tu keadaan mereka. Adapun kita ni yang tak belajar dengan disiplin ilmu, jangan sekali-kali memandai-mandai. Okey, baik. Okay. Dan itu adalah kelebihan. Jadi kelebihan tadi Allah Taala beri pada siapa dikehendaki. Dari kafir Allah yu'tihi man yasha. Dan pada kisah Ta'un Amwas yang berlaku di Syria, ini Syam pada zaman tahun 17 Hijrah. Okey, dia kata ada berlaku perselisihan para sahabat padanya. Lalu apa yang kita lihat tentang perkara berkenaan. Baik. Okey, perkara sekali kalau nak fahamkan sebenarnya taun ataupun wabak penyakit yang berlaku sebenarnya bukan hanya setakat di Amwas tahun 17 atau 18 Hijrah tu, tapi bahkan pernah berlaku tahun Al-Jarif tahun 69 Hijrah. Kemudian ada tahun Fatayat Al-Ashraf tahun 87, tahun Muslim Qutaibah tahun 131. Ya. Kemudian ada tahun wabak penyakit dan tahun-tahun pada zaman Abbasiyah, Mamluk, zaman Ayyubi dan sebagainya, memang ada berlaku wabak penyakit yang berulang kali berlaku, bukan sekali dua bukan sekali dua. Hatta kalau contoh sekali kita lihat dalam Ibn Kathir rahimahullah, ketika dia jelaskan dan jilid 13 muka surat 203. Dia kata ketika mana menyerbu tentera Mongol ke Baghdad dan mereka musnahkan Baghdad pada tahun 656 Hijrah. Dia kata telah terabai masjid-masjid dan jemaah-jemaah dan Jumaat dan tempoh berbulan-bulan di Baghdad. Okay. Dan bila Allah Taala tentukan perkara berkenaan selesai, 40 hari dia kata kekal Baghdad kosong daripada dalam dia, tiada seorang pun kecuali orang tertentu je. Okay. Jadi orang ramai terbunuh di tengah jalan dan sebagainya. Okay. Jadi memang kita kata bahkan bila mayat bergelimpangan tu jatuh hujan ke atasnya, berubah rupa mereka dan juga busuk badan mereka, dia menjadi busuk di negeri di Baghdad tu, dan berubah keadaan dan wabak dan sebenarnya, dan bila berlaku wabak yang sangat dahsyat, okey, disampaikan melampau dan juga bergerak dengan udara wabak tadi ke negeri Syam. Benda berlaku di Iraq sampai ke Syam terkena masalah. Okey. Jadi mati tu sebab wabak tu datang dengan udara sahaja. Jadi memang kita kata benda ni bukan benda perkara baru. Cuma dalam kisah tahun Amwas yang berlaku di Syria, kita akan lihat dua perkara kita nukilkan, okey. Dan kita akan tengok macam mana dekat situ ada fake mengenai para sahabat Nabi SAW. Mereka memutuskan hukum dan juga mereka berdialog dan juga memahamkan keadaan dan suasana. Okey, baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengumpulkan para sahabat dan beliau meminta pendapat pada mereka di antara sama ada nak diam di Syam ataupun balik ke Madinah. So Umar bin Khattab dah keluar sampai ke sempadan untuk masuk ke dalam Syam menyelamatkan. Bahkan ada riwayat yang lain datang Umar bin Khattab dia telah cuba pada permulaan awal tu untuk ajak Abu Ubaidah bin Jarrah keluar. Dan dia cara dia buat tu dia kirim surat.
Dia kirim surat, dia suruh Abu Ubaidah bin Jarrah, dia kata ada benda dia nak tanya soalan pada Abu Ubaidah bin Jarrah. So dia kata kalau boleh jangan letak surat ni melainkan setelah kau sampai depan aku. Abu Ubaidah bin Jarrah tahu bahawa sebenarnya Umar bin Khattab mahukan dia datang ke Madinah untuk elakkan diri daripada kena wabak penyakit di Syam. Ketika tu Umar sampai surat Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah pun balas balik dan dia kata kan, aku tak nak tinggalkan tentera yang ada sekarang ni bersama-sama aku, kan aku bersama tentera yang ada dan aku tak suka mereka dan dia minta uzur lah, jangan paksa untuk dia datang. Umar dapat surat dia, Umar menangis. Orang ramai kata dah mati ke Abu Ubaidah, dia kata tak, tapi seolah-olah dah mati, seolah dia dah mati. So, jadi Umar bin Khattab dia ada dialog yang berlaku macam tu, dan ini yang kita baca ni salah satu berkaitan dengan bagaimana Umar bin Khattab meminta musyawarah dengan para sahabat. Dia ambil muhajirin awal, ansar awal, kemudian orang yang mula-mula hijrah sebagainya, orang mula masuk Islam, ahli Badar, dikumpulkan dan dia tanya soalan, patut balik ke patut tunggu. Okey. Lalu ketika tu mereka berkata, nara antarji'a bin nasi wala tuqdimahum ala hadzal waba. Kami lihat engkau patutnya patah balik dan engkau jangan marakan mereka kepada wabak ini. Lalu Umar bin Khattab pun seru tengah orang ramai, dia kata inni musabbihun ala zahrin fa asbihu alaihi. Dia kata aku ni aku akan masuk subuh nanti pagi besok di atas perjalanan, nak berjalan, nak bergerak. Maka kalian pun bangun pagi besok terus di atas jalan yang sama balik. Abu Ubaidah bin Jarrah ketika itu datang dah ke sepadan. Dia kata pada Umar bin Khattab, afirar min qadarillah, adakah kau lari daripada qadar Allah? Adakah kau lari daripada qadar Allah? Faqala Umar, berkata Umar bin Khattab, lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah, kalau orang lain daripada kau cakap, Abu Ubaidah kena dah. Ini Umar punya perangai Umar yang sering kita panggil tegas dan juga keras. Hatta lepas masuk Islam pun dia masih seorang yang keras. Dia bukannya bila masuk Islam dia lembut. Maka dia tetap tegas. Cuma beza dia, ketegasan dia sebelum Islam untuk semua sudut, tapi ketika lepas Islam hanya untuk kebenaran saja. Cuma bila Abu Ubaidah cakap macam tu, lari daripada qadar kepada Umar, ketika Umar kata mujung kau yang cakap, kalau orang lain kena dah. Abu Ubaidah banyak kali kena dengan Umar. Pernah ada kisah yang ketika Umar nak terima kunci Baitul Maqdis tahun ke-15 Hijrah. Umar datang untuk ambil kota Baitul Maqdis punya kunci daripada ketua padri yang berada di Quds. Ketika tu Umar bin Khattab datang, memang dia lintas sungai dan dia berenang sampai seberang. Abu Ubaidah bin Jarrah puji dia, wahai Umar, engkau Arab tulen. Umar tumbuk dia. Umar terus tumbuk. Umar tumbuk dia jatuh. Okey. So, jadi kalau kita nak fahamkan, jadi macam kes ni lah, tengah wabak penyakit berlaku, Umar buat keputusan, Abu Ubaidah bercakap macam tu. Lari daripada qadar ke wahai Umar. Lalu Umar bin Khattab kata, kalau selain kau cakap dia, kena dah. Dia kata, na'am, ya. Nafirru min qadarillahi ila qadarillahi. Ya, kita lari dari qadar Allah Ta'ala kepada qadar Allah Ta'ala. Dia kata, ara'aita, kau nampak tak? Laukana laka ibilun, kalau engkau ada seekor unta, habatat wadian lahu udwatan, dan engkau singgah, dan unta engkau singgah pada satu lembah yang dia ada dua tempat untuk ragut. Okay. Satu kawasan ihdahuma, salah satunya adalah khasbah, subur, wal ukhra jadbah, satu lagi kering kontang. So kita masuk lembah, satu kering kontang, satu subur. Kita ada binatang keternakan kita atau kenderaan kita. So dia kata alaysa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah. Dia kata, bukankah kalau engkau gembalakan, engkau lepaskan unta engkau pada kawasan yang subur, engkau dan ia adalah engkau buat dengan engkau sebenarnya biarkan dia meragut dengan qadar Allah Ta'ala. Kau pergi situ, dan jika engkau gembala dia kepada tempat yang kering kontang, engkau sebenarnya gembala dia dengan qadar Allah Ta'ala juga. Maksudnya pergi ke arah A atau B, dua-dua adalah qadar Allah Ta'ala.
Maksud dia ketika tu Umar bin Khattab jawab balik kan. Dia kata takkan engkau tak tahu macam banyak zaman kita sekarang ni golongan sesat. Dia kata dah takdir, nak buat apa. Tapi bila kita bagi pada dia benda bukan, dia ketuk kepala dia ke pengelak. Dia nak tunggu diam je, takdir kan. Nak makan pun tak payah, tunggu je. Takdir, tunggulah dah takdir Allah Taala, kita lapar macam mana. Itu bukan cara dia. So basically kerana Nabi SAW untuk kemenangan Islam pun Nabi pergi berperang. Tak tunggu kemenangan itu datang bergolek. Tidak, Nabi tunggu, diam, perhatikan bila kemenangan akan datang. Tak ada. Jadi bagi Nabi SAW buat kerja. Dan masalah kejayaan tu kerja Allah Ta'ala. Tapi atas kita, kita kena sentiasa berusaha dan melakukannya. Jadi bila Umar bin Khattab katanya tu, qala, berkata perawi, kata faja'a Abdul Rahman bin Auf. Lalu datang Abdul Rahman bin Auf. Wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatihi. Dia tak hadir kerana dia tidak hadir kerana pada sebahagian ke hajat atau keperluan dia. So dia tak ada ketika Umar tanya nak buat apa, dia tak hadir. Lalu dia pun kata faqala indi fi hadha ilma, aku ada ilmu tentang perkara ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata idza sami'tum bihi bi ardin, bila kamu dengar ia pada satu bumi, kamu dengar tentang ta'un ni pada satu bumi, fala taqdumu alaihi, maka jangan kalian mara kepadanya, masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan bila berlaku wabak ni dan kamu berada dalamnya, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kamu keluar lari daripadanya. Qala, berkata perawi, fahamidallahu Umaru, maka muji Umar Allah Taala, muji Umar Allah Taala, Umar muji Allah, thumma sarafa, kemudian dia pun balik, dia pergi. Okey, baik. Dalam perkara ni ada fiqh Umar. Umar bin Khattab memang dikira sebagai fuqaha, antara fuqaha terbesar para sahabat. Dan bahkan antara para sahabat yang paling banyak kefahaman mengenai kitab dan sunnah. Bahkan di antara para sahabat yang diambil daripadanya hukum-hukum fiqh adalah Umar bin Khattab, selain daripada Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Aisyah. Dia yang antara yang menjadi rujukan adalah Umar, fiqh Umar. Banyak imam empat mazhab, terutama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia lebih cenderung kepada pendapat Umar. Banyak fiqh yang Umar pilih, dia akan dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi bila kita perhatikan kat sini, dalam kisah ni, Umar bin Khattab dikira sebagai antara fuqaha para sahabat paling banyak pengetahuan tentang kitab dan sunnah. Dan bahkan yang paling ramai, yang paling banyak di kalangan para sahabat dari segi kesedaran tentang realiti. Dia tengok pada sudut realiti. Benda-benda tertentu macam Nabi SAW pernah suruh Abu Hurairah anhu keluar daripada satu kebun, bawa kasut baginda, kemudian ucapkan kepada orang yang dijumpa beriman dengan Allah dan akhirat, bahawa orang akan masuk syurga. Umar tumbuk. Bila Rasulullah tanya kenapa, dia kata, Rasulullah, kalau kau cakap macam tu, maka orang akan berhenti beramal. Maka biarkanlah mereka beramal. Nabi kata kalau macam tu, biarkan mereka beramal. Nabi kata. Jadi contoh yang lain, contohnya kes perkara-perkara yang dia tegur, dia minta, macam kes tawanan perang Badar. Perang Badar punya tawanan, Umar punya cadangan adalah dipancung semua. Banyak para sahabat berpendapat, dia pendapat Abu Bakar, pendapat yang Rasulullah buat itu berikan mereka peluang untuk tebus diri dengan bayaran. Berikan peluang untuk tebus diri dengan bayaran. Kalau bayar, barulah dibebaskan. Tapi Umar punya pendapat adalah suruh dibunuh semua. Dan pendapat Umar tu diturunkan oleh Allah Ta'ala Quran, menyokong tentang perkara berkenaan. So kalau kita perhatikan, memang Umar dia punya sudut melihat kepada realiti keadaan dan sebagainya, dia amat kuat. Dia tak ada macam buta-buta je buat atau tidak. Okay, pasal berdasar kepada dia tengok keadaan. Dan kita lihat kekuatan fiqh Umar dalam perbualan dia dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kerana Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu melihat perkara-perkara daripada pandangan atau sudut yang berbeza daripada sudut Umar. Umar nampak sudut lain, dia nampak sudut lain. Okey. Maka pandangan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang dia lihat bahawa dia patut tetap di situ dan tak keluar. Kita tetap duduk di sini dan jangan keluar. Dan dia mengira perbuatan Umar tu sebagai lari daripada qadar, iaitu wabak atau ta'un tadi. Wabak tu pandemik berkenaan.
Dan juga ketakutan daripada penyakit. Sedangkan Umar bin Khattab anhu melihat maslahah pada meninggalkan pergi tadi. Umar nampak maslahah. Jadi kenapa Umar fikir macam tu? Kenapa? Kerana kebinasaan yang pasti. Memang kita lihat benda tu yang pasti, kematian tu pasti berlaku. Sebenarnya kematian tu pasti berlaku. Memang boleh jadi. Bila kita macam tu, macam pisau yang tajam. Pisau yang tajam, kita ambil, kita hiris badan kita. Memang salah lah. Benda tu memang confirm dia akan memberi kesan yang fizikal. So atas kita sepatutnya bila nampak keadaan tadi, kita bukannya cari alasan dan langgar serta kata kalau tak jadi juga. Macam zaman ni bila ada orang yang tak setuju dengan SOP kan. Kalau tidak juga dia kata kan. Kalau tak kena juga. Memang betul tak kena juga. Tapi atas kita sebenarnya Allah Ta'ala tak tuntut kita untuk terjun dalam benda tu. Bila kita mampu untuk menyelamatkan diri kita, kita disuruh selamatkan diri. Bukan kita duduk diam kan, tak usah beramal. Kenapa? Dah takdir. Ahli neraka syurga tak tahu, tapi dah takdir. Buat apa sibuk amal. Itu berbeza dengan ajaran Islam. Yang Nabi ajarkan tak macam tu. Kita tunggu takdir tu berlaku. Takdir itu adalah apa dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi pada diri kita, kita buat benda tadi, kita ambil tindakan apa, kita tahu. Kalau berjaya pun Allah Ta'ala izinkan. Tak berjaya pun Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala yang tak benarkan. Sentiasa dalam keadaan macam tu. Bukannya kita tidak mengelak diri kita sambil berkata kalau tak mati juga. Tak ada. Itu bukan ajaran yang diberikan. Ini benda yang kena faham. Sebab Umar melihat pada memang berlakunya kematian yang sungguh. Itu penyakit wabak ya. Wabak kesakitan atau penyakit wabak taun berkenaan. Pandemik yang berlaku tadi. Lepas tu dia melepasi sempadan. Jadi kalau dia kata, kalau dia bergerak satu kawasan sahaja, contoh macam dekat Afrika satu tempat tu, Ebola, satu kawasan tu, dia panggil epidemik. Tapi bila dah melintasi sempadan negara, sempadan benua, maka dia jadi pandemik. Nah, hari ni kita dengar kematian ratus, bukan dah tak pakai ratus lah, bawa dah berpuluh. Hari-hari mati berpuluh, bukan lagi mati 1-2 angka. Hari tu tahun lepas kita dapat 1-2 angka. Tahun ni dapat dah angka 2. Tapi kalau ni kata ada orang tak percaya lagi, dah tahulah. Dan ini masalah dia. Benda jelas-jelas nampak dan kita kata dekat sini perbuatan Umar. Tengok Umar punya fake. Kan? Dan dia tak kata pula, Umar tak kata ini qadar Allah, mari kita masuk. Dia tak teruskan, terus jalan je. Tak ada. Dan kenapa? Kerana perbuatan menyerbu, serbuan seorang manusia tadi kepada apa yang binasa dirinya adalah terlarang. Dan kalau dia buat itu, kalau dia buat pun itu termasuk daripada qadar Allah Ta'ala. Itu termasuk daripada qadar Allah Ta'ala. Dan dia menjauhi benda menyakiti diri pun itu daripada qadar Allah Ta'ala juga. Kita kena faham kalau kita mengelak pun kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi. Kita yang sangkakan bahawa kalau andai kata kita tak mengelak, nescaya nescaya kita akan kena, mesti pasti kena. Kalau kita mengelak, kita pasti tak kena. Aisyah, jalan baik-baik, licin sampai bawah, jaga-jaga. Kat tangga pegang. Okey. Bukan maksudnya kalau kita mengelak, confirm tak kena. Dan bukan maksudnya bila kita tak elak, confirm kena. Kita kena faham macam tu. Sebab nanti kita baca nama-nama para sahabat kan, antara yang ada hadir ketika itu dan tak mati, contohnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, isteri dia mati. Isteri dia mati dalam kisah wabak tersebut. Dia tak mati. Ada para sahabat lain macam Muaz bin Jabal sebagainya, kita baca nanti kisah tu, yang mati ketika mana wabak tersebut terjadi. Ada yang tak mati. So basically memang kita kata yang patut ada dalam diri kita adalah kita tahu kalau kita kena, ia bukan sebab kita silap tak buat SOP. Tapi kalau kita tak kena pun bukan maksudnya. Dan tapi dalam masa sama tidak mengambil asbab tu salah lah. Contoh macam tak nak kena kaca kaki, tapi jalan berkaki ayam dekat kawasan banyak kaca pecah. Ini adalah perbuatan yang salah. Kita kena cover kaki kita. Itu sudut pengambilan asbab dipanggil. Jadi Umar bin Khattab kan dia tak tinggalkan, dia tak jalan macam tu pasal dekat sini memang dia nampak dengan jelas kan. Okey, sedangkan dia kata menjauhi apa yang menyakiti. Dia memang disyariatkan, disuruh. Dan Allah Taala telah mentakdirkan akan terjadi juga perbuatan orang tersebut. Perbuatan dia pergi A atau B, dua-dua takdir Allah Taala. Okey. Dia kata Allah Taala dah telah tentukan.
pada apa dia lari daripadanya. Kalau dia buat atau dia tinggalkan, dia pasti terjadi daripada qadar Allah Ta'ala juga. Tak ada benda luar daripada kuasaan Allah Ta'ala. Ya? Dan di sini ada dua kedudukan. Okey. Kedudukan yang kadang-kadang ada orang lihat, kedudukan berserah kepada Allah Ta'ala dan kedudukan berpegang dengan asbab, mengambil asbab. Cuma kita lihat sebenarnya yang Umar buat tu pun sebenarnya tawakal juga. Sebab dia tahu kalau dia buat tadi, kalau nak kena juga. Perbuatan dia lari tadi, kalau tak nak sampai kan. Dia bukannya dia buat satu kedudukan, dia percaya takkan kena, tak. Ini kena faham kita, macam dalam hadis Nabi Sahih Bukhari datang, terangkan tentang perkara ni. Memang kita disuruh untuk ambil asbab, tapi kita kena faham bahawa kalau nak kena juga. Kalau nak kena juga. Kalau kita takkan boleh elak. Sebab apa benda apa benda yang menimpa kita takkan terlepas dari kita. Apa terlepas kita takkan kena pada kita. Ini satu benda akidah yang penting. Semua kita kena pegang macam tu. Kalau kita kata tak dapat satu benda ke, dapat satu benda ke, itu benda-benda yang patutnya kita kena faham bahawa kalau tak dapat tu Allah tak bagi. Kalau orang tu dapat, Allah Ta'ala bagi dia. Itu bukan sebab kerana kita lebih, orang tu kurang, tak. Tapi Allah Ta'ala mengagihkan sebagaimana dia kendaki. Ya? Dan sehingga kan sebelum sampai Abdullah bin Auf yang beritahu tentang khabar hadis ta'un tu, dia kata Umar sendiri ketika itu telah kuat kepada dia masalah umum. Okey, masalah umum yang berupa menjaga nyawa orang-orang Islam daripada penyakit yang pasti memang berlaku. Kematian tu depan mata mereka dikira. Kemudian Umar bin Khattab anhu dia telah faham bahawa qadar Allah Ta'ala tu umum. Dan kerana ini tak boleh tidak daripada seorang Muslim, janganlah dia memasukkan diri dia kepada kedudukan bala dan juga penyakit. Sibuk pergi cari penyakit, cari bala, kononnya untuk uji diri dan sebagainya. Dan agar sepatutnya dia minta kepada Allah Ta'ala keafiatan, keselamatan. Dia kata dan berterusan keselamatan dalam agamanya. Bahkan dengan berserta dengan kita kata harus untuk mengambil dengan berjaga-jaga dan juga bahkan melarikan diri daripada perkara benda bahaya yang nyata. Nampak harimau datang, kita disuruh lari, bukan suruh duduk diam. Bukan Nabi sebut tentang suruh lari daripada orang kusta macam lari daripada singa. Nabi berikan gambaran macam tu. Okey. Maka masuk dalam negeri berkenaan adalah daripada qadar Allah Ta'ala. Dan penyakit pun qadar Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata satu qadar Allah, satu bukan qadar Allah Ta'ala. Semua benda berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Okey. Allah Ta'ala semuanya benda yang berlaku semuanya kehendak Allah Ta'ala. Bukannya tak ada kehendak Allah Ta'ala di situ. Okey. Demikian juga dia kata masuk negeri qadar Allah Ta'ala. Ya. Dan sakit pun demikian begitu. Mati macam tu juga. Akan tapi dekat sini kita ada usaha dan juga keupayaan untuk lari daripada tempat berkenaan. Maka wajib untuk kita jangan hadir ke situ, mengelak daripada masuk. Okey. Baru-baru ni kan bila orang sibuk kata tak ada SOP, tak ada masalah, elok je tak berjarak. Dan di Kelantan tu dah mengaku kan, yang berlaku di Kelantan kes naik sebab orang pergi solat berjemaah dalam keadaan tidak mengasingkan diri daripada orang lain. Ini masalah dia. Kalau ikut sebenar kita baca, bukan setakat solat jemaah, solat qiyam Ramadan tu, solat jemaah pun tak ada, habis. Masjid semua orang lari tinggalkan bandar, tak ada siapa tinggal di bandar. So basic ni nanti kita akan masuk lagi kita terangkan. Dia kata telah membawakan dia kata maka bila kita boleh lari, maka wajib untuk kita pergi kepada kedudukan penyelamatan bagi menjaga diri dan menjaga orang lain. Telah datang membawakan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala kata-kata Taqiyuddin bin Aid Ibn Daqiq al-Aid mengenai kata-kata dia, adapun perbuatan lari maka ia termasuk dalam perbuatan untuk berusaha dengan asbab cuba mendapatkan punca. Dengan bentuk dengan bentuk orang yang cuba untuk menyelamatkan dengan apa berupaya dia. Macam kita jatuh ke lautan, kita tak biarkan diri kita tenggelam. Kita sibuk usahakan untuk berenang. Kita main suruh kita untuk selamatkan diri. Maka syarak dalam merintah kita untuk tinggalkan berlebihan pada dua keadaan tadi. Berlebihan dalam masalah tidak mengambil asbab salah, berlebihan dalam percaya asbab pun salah. Kita kena buat kerja tadi. Maka Umar bin Khattab anhu dia mengambil asbab dan dia minta musyawarah dan dia menimbang satu perkara dan anggaran
kadar maslahat dan mafsadah, kemudian bertawakal Allah Ta'ala, dan dia membuat keputusan. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah pula radhiyallahu anhu, dia memang nak mati syahid. Dalam wabak ta'un tersebut, dia memang nak mati syahid. Sebab memang Nabi SAW sebut berkenaan dengan orang mati kena wabak penyakit, mati syahid. Sebab tu saya sarankanlah, kadang-kadang siapa-siapa yang tak percaya COVID dan sebagainya, cuba belajar percaya, dan juga kemudian minta supaya Allah Ta'ala matikan anda dengan mati syahid. Lebih baik daripada anda ganggu orang ramai dengan faham-fahaman salah yang membawa kepada orang ramai tak ikut SOP. Kadang-kadang saya nak marah kadang tengok bila ustaz-ustaz yang bercakap sunnah pun kadang-kadang tak jaga perkara ni. Dia tak jaga. Dia kata tak perlu jagalah, tak perlu sekian kan. Tapi akhirnya kena. Ini kena jaga-jaga sikit. Ya, baik. Dan setiap orang ada fake dia, mana Umar ada fake dia, dan juga Abu Ubaidah pun ada fake dia. Abu Ubaidah dia punya fake adalah nakkan mati syahid dan membuat tahu berkenaan. Maka jadilah untuk dia apa yang jadilah, dia minta mati. Maka nanti kita akan baca. Okey. Semua pihak ada usaha dan juga apa percubaan mereka. Okey, kalau melewatkan Imam Ibn Jarir At-Tabari yang mati tahun 310 Hijrah, dalam kisah tahun 17 Hijrah. Lepas dia buat rintitan daripada tahun awal tu apa jadi, kemudian kisah Nabi, kemudian kisah para sahabat. Sebenarnya tahun 17. Satu riwayat kata 18. Ya. Dia kata tahun 17 Hijrah, dia kata apabila telah menyala marak akan penyakit, dan telah bangun Abu Ubaidah bin Jarrah di tengah-tengah orang ramai berucap. Lalu beliau berkata, wahai sekalian manusia, sungguhnya penyakit ini adalah rahmat untuk kamu. Seruan Nabi kamu, ini adalah doa Nabi kamu, dan juga kematian untuk orang soleh sebelum kamu. Dan sungguhnya Abu Ubaidah meminta kepada Allah Ta'ala agar mengagihkan untuk Abu Ubaidah daripadanya habuan. Dia nak habuan mendapat mati syahid tadi. Dia doa macam tu. Dia kata maka dia pun kena ta'un berkenaan lalu mati. Kemudian dikuasakan ataupun dilantik ke atas orang ramai, gubernur ke atas orang ramai, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia datang dan menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dia berdiri juga berucap sesudah Abu Ubaidah bin Jarrah mati, dia berucap dengan orang ramai. Dia kata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna hadzal waja'a, sakit ini, penyakit ini, rahmatan bikum, dia rahmat untuk kamu. Wada'atu nabiikum, dan dia adalah doa nabi kamu. Wa mautus salihin qablakum, dia kematian orang soleh sebelum kamu. Dia pandang penyakit tu macam tu, jadi tak nampak buruk pun. Okey. Dan wa inna Mu'adza yas'alullah ta'ala an yuqassima li ali Mu'adz minhu hazzahum. Dan Mu'adz meminta kepada Allah Ta'ala agar mengagihkan untuk keluarga Mu'adz daripadanya satu hak bahagian. Maka kena wabak penyakit tersebut anaknya Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Lalu mati anak dia. Kemudian dia pun berkata, dia bangun dan dia berdoa untuk diri dia pula. Lalu dia pun kena wabak penyakit ta'un tadi, pada pegangan tangan dia, pada tapak tangan dia. Kemudian perawi riwayat berkenaan mengatakan, aku lihat dia memandang pada tangan dia dan dia balikkan ke belakang tapak tangan dia. Sambil dia berkata, Dia kata, aku tidak suka untukku apa yang berbanding apa pada engkau di seluruh dunia ni. Mana tak ada benda seluruh dunia ni aku lebih suka berbanding apa yang ada pada engkau sekarang. Kemudian dia pun mati. Okey. Lalu bila dia mati saja Abu Ubaidah bin Jarrah, dipertanggungkan atau dikuasakan kat orang ramai. Dia akan berkuasa mentadbir mengurus orang ramai, Amr bin As. Okey, bila saya sebut tadi kan yang tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, tentang Mu'adz bin Jabal, diorang ni adalah orang yang masuk Islam awal. Amr bin As dia masuk Islam diwat. Dia masuk Islam lepas perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 Hijrah baru dia masuk. Tahun ke-6 Hijrah, bahkan ketika Nabi berada di Mekah dahulu, dia memang kufur. Bahkan dia seorang musyrik. Bahkan dia berusaha bunuh Nabi SAW. Dia berusaha untuk bunuh Nabi SAW. Tapi di tahun ke-7 Hijrah, dia masuk Islam. Dan memang kita kata Umar lantik dia semua jadi gubernur di Mesir, mentadbir dan mengurus Mesir. So bila Umar bin Khattab lantik dia dan kisah ni berlaku, dia datang dari Mesir untuk uruskan orang ramai. Okey, uruskan orang ramai. So jadi dia pun dah bangun. Bila dah Mu'adz bin Jabal pun mati, dia pun bangun. Dia kata apa? Dia kata
Dia kata faqala ayuhan nas, dia kata wahai manusia sekalian, inna hadzal waja'a, sakit ini, idza waqa'a, bila terjadi, fa inna ma yashta'ilu ishti'alan nari, sungguhnya dia akan marak seperti maraknya api. Maksudnya bila api ni kan, kita letak satu barang dekat dengan dia, barang lain dia akan terbakar. Bila ada orang buat macam anak mancis kan, satu lari tak sampai lah. Analogi tersebut. Jadi memang Amr bin As pun berikan arahan yang sama. Dia kata menyalanya, maraknya penyakit ni seperti maraknya api. Maka dia kata fatahassanu, kalau macam tu kalian semua berkuburlah. Dia suruh orang ramai supaya keluar, tinggalkan bandar, ya, fil jibal, daripada gunung-gunung. Bahkan satu riwayat datang, dia kata pada setiap gunung lembah, dia suruh semua orang lari, tinggalkan bandar. Tapi tak keluarlah dari negara sebab dah hadis Nabi, diorang tahu. Tapi diorang masih dalam negara berkenaan, cuma asingkan diri ke tempat yang lain. Lalu bila dia suruh orang ramai untuk lari tu, yelah, kan pelik bila suruh lari ni. Ini yang kita sebut berkenaan dengan orang yang tak suka dengan SOP kan. Macam solat berjarak. Kita dapat solat berjarak tu masih lagi kita panggil ringan. Para sahabat Nabi dahulu dia suruh keluar, tinggalkan bandar. Macam tadi kisah sebut berkenaan dengan ketika tahun 636 tadi. Yang Ibn Hajar Asqalani, 656. Jadi ceritakan berkenaan dengan keadaan yang berlaku di Baghdad. Kosong Baghdad, tak ada manusia. Tak ada, ditutup masjid, tak ada, Jumaat pun tak ada. Macam kes ni, bila dah orang tinggal atas bukit, masjid siapa tinggal? Tak ada lah. Bukan setakat solat berjarak. Bukan solat berjemaah berjarak. Tak solat langsung. Duduk atas bukit, duduk atas sana, tinggalkan. Tidak bersama-sama langsung. So ketika dia cakap macam tu, ni kena faham. Pasal dia masuk Islam lewat. Maka berkata salah seorang lelaki. Dia kata Abu Wa'il Al-Hudhali. Belum lagi. Apa? Masih lagi. Ada lagi. Mana Abang Daha? Nanti. Okey, baik. Jadi dia kata sini, Abu Wa'il Al-Hudhali. Abang dengan siapa, Abah? Abu Wa'il Al-Hudhali. Abang dengan siapa? Bukan macam ni tu. Abu Wa'il Al-Hudhali, okay, dia salah seorang sahabat yang awal. Okay. Bila Amr bin As suruh diorang berserakan, lari, asingkan diri, jangan duduk sekali bersama-sama. Dan memang kita kata bila tak bersama-sama, memang tak ada solat lah. Solat berjemaah tak buat lah. Dan semua orang duduk atas bukit. Siapa? Semua orang duduk atas bukit. Jadi siapa nak tinggal dekat bandar? So apa jadi? Dekat sini bila apa jadi ni masalah dia. Bila dia orang kelang kabut lari duduk atas bukit, so tak ada siapa tinggal di bandar. So siapa yang solat berjemaah? So bila dia cakap macam tu, Abu Wa'il Al-Hudhali, salah seorang sahabat Nabi SAW yang awal, dia kata kadabta, engkau berbohong. Wallahi laqad sahibtu Rasulullah SAW wa anta syarru min himari hadha. Dia kata kau bohong. Dia kata sesungguhnya aku telah mendampingi Nabi SAW, sedangkan engkau ketika dia lebih teruk berbanding keledaiku ini. Maksud dia dahsyat kan, dia kata. Memang betul lah kali kan, ketika mana dia kafir tadi, kedudukan dia takkan lebih dari keledai dan binatang-binatang yang ada. So ketika dia tengah kafir, bila dari Islam, hilang tajuk dia. Cuma bila dia bagi arahan tadi, ada tak setuju. Cuma beza dia. Para sahabat Nabi SAW telah dipesan oleh Nabi untuk dengar dan taat. Bukan buat pemberontakan, bukan rampas kuasa. Macam ada saranan seorang toki kedai makanan. Dia kata ni rampas kuasa, kita take over kerajaan untuk pastikan tak diikut Dajjal. Ini yang kita nak faham sekarang kat sini. Orang macam ni, para sahabat Nabi tak pernah belajar macam tu. Para sahabat Nabi tidak ada pun sebarang idea. Bila dia orang tak setuju, betul. Okay, dia cakap tak setuju. Tapi bila suruh buat, dia buat. Dia boleh cakap pada gubernur yang datang tu, engkau dulu ketika aku teman Rasulullah, aku dengan Rasulullah, engkau ketika tu lebih hina banding keledai aku. Lebih hina banding keledai aku. Cakap yang tu. Lalu Amr bin As jawab. Dia kata wallahi ma aruddu alaika ma taqul. Aku takkan jawab apa kau cakap. Wa Allah demi Allah, dia kata la nuqimu alaihi. Kami akan tegak dilaksanakan hukuman dekat atas dia. Cakap macam tu pada gubernur lantikan Umar. Dan Umar lantik, dia cakap macam tu. Salah lah. Okey.
Tapi okay, so kemudian keluarlah Abu Ubaidah Amr bin As keluar. Dan orang ramai pun keluar. Keluar daripada bandar tadi, fatafarraqu, mereka berpecah-pecah, berasing. Dan Allah Taala tolak daripada mereka akan wabak berkenaan. Okey. Dan berkata perawi, dia kata, dan apabila sampai perkara berkenaan pada Umar bin Khattab, yang berupa satu pendapat daripada Amr bin As, maka perawi itu kata, demi Allah, tidaklah Umar tidak suka dengan pendapat berkenaan. Umar setuju. Dan memang dengan sebab diorang disperse itulah berhentinya wabak. Memang dia ni dah ada ajaran daripada petunjuk para sahabat. Fake mereka dah berlaku, dah applicable, sebab mereka adalah kumpulan pertama yang diuji di kalangan di kalangan umat Muhammad dengan pandemik, penyakit yang merebak. Dan zaman Ibn Hajar Asqalani di Mesir pun pernah berlaku. Kita nak fahamkan sekarang yang mula-mula kena ni dia, mereka tahun 17 Hijrah, zaman Umar. Dan bahkan zaman Ibn Hajar Asqalani pun, Ibn Hajar Asqalani sebut ada ketika tu orang cadangkan untuk supaya berdoa, berkumpul dan sebagainya, maka bertambah merebaknya penyakit. Ini Ibn Hajar Asqalani ceritakan balik apa jadi kat negara dia di Mesir ketika tu. Tapi ialah banyak orang ni kan, dia suka tengok, tak nak belajar daripada Islam, suka ikut orang kafir, belajar daripada orang kafir yang ikut teori konspirasi, bumi datar, anti vaksin. So diorang pergi dengan selambanya, apa para sahabat buat ni tak pernah ada dalam kamus dia. Dia tak pernah belajar. Sebab tu kalau orang saya kata, bila orang kadang-kadang ada mengadu keluarga macam ni ikut teori konspirasi, saya kata tak ada ubat, tak ada penawar untuk kebodohan orang ikut teori konspirasi. Tak ada penawar. So kalau dia tengok cerita ni pun, cerita para sahabat Nabi ni, sangat jelas perbuatan mereka asingkan diri satu sama lain. Macam dikatakan oleh Amr bin As, dia kata wabak penyakit ini seperti api. Dia akan merebakkan, dia bakar orang. Bila kita dekat, dia bakar pada orang sebelah kita. Kita bakar orang di sebelah kita, akan bakar orang sebelah dia. Bila kita dekat dan hampir satu sama lain. So dia suruh orang ramai disperse, kan, berserak, pergi duduk atas bukit-bukit. Kerana kalau mati atas tu mati. Tak ada kena pada orang kat belah sini pula. So diorang berasingkan diri. Diorang berasingan dan mengasingkan diri daripada satu sama lain. Para sahabat Nabi tunjukkan dan berjaya. Tapi kita ni, dia panggil palatau kan. Semua kena pandai. Bukan kan, belajar perubatan pun tak habis. Jadi jangan cakap lah, benda ni diam lah. Dan ikut saja. Para sahabat Nabi ikut. Diorang tak ada perangai menentang pemerintah. Ni fake yang benar. Walaupun Abu Wa'il ni, Al-Hudhali, dia cakap kasar kepada Amr bin As, tetapi dia tidak melanggar perintah untuk berasingkan diri. Dia tak. Dia ikut, dia follow. Maka wabak penyakit tertolak dari mereka dengan itu. Yang ini faham Tengok, dia kata macam mana kita melihat para dua sahabat tadi, dua sahabat yang agung tadi. Iaitu dalam kisah berkenaan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Mu'adz bin Jabal. Dua-dua ni para sahabat yang hebat. Bahkan Umar bin Khattab punya sayang dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, walaupun mulut dia boleh tahan. Kan cakap bukan pada Umar. Kadang-kadang cakap benda peri-peri, Umar marah, tapi sama-sama dia adalah orang yang Umar sayang. Bahkan Umar bin Khattab ketika dia kena belah perut, ketika mana tumbang, dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia ketika tu Umar bin Khattab dia kata, kalaulah Abu Ubaidah ada, aku lantik dia jadi khalifah. Kalau Abu Ubaidah ada, tapi Abu Ubaidah dah mati. Yang pasal Umar ketika kena tikam tahun 23. Kisah ni berlaku tahun 18 atau 17 Hijrah. So bila Umar tertumbang tu, dia kata kalau Abu Ubaidah ada, aku lantik dia. Okay. Demikian juga Mu'adz bin Jabal. Siapa dia kan? Dia guru Quran. Zaman Nabi hidup, dia adalah guru Al-Quran. Okey, tapi kita tengok. Lihatlah bagaimana melihat dua sahabat berkenaan yang hebat, radhiyallahu anhuma, kepada urusan tadi. Okey. Tidak bercanggahan Abu Ubaidah bin Jarrah daripada temannya Mu'adz bin Jabal. Kedua-dua mereka melihat kepada nak mati syahid. Dan juga pahala tu utama. Dia nampak pada pahala tu yang utama. Dia tak lihat kepada masalah nak selamatkan nyawa ke tak. Dia fikirkan masalah pahala yang akan dapat kalau mereka mati kena wabak penyakit. Kemudian dia menggalakkan orang ramai untuk bersabar di atas penyakit berkenaan dan juga bala tersebut. Tanpa kedua-dua mereka ni mengemukakan
dua jalan bagi perawatan ataupun cuba untuk menghentikan wabak atau lari daripadanya, atau ambil asbab yang disyariatkan. Okey. Dia dikata jadi setiap apa yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga dan juga Mu'adz bin Jabal dalam kisah tadi, dia memiliki nas, bersabar dan iman di atas qada Allah Taala. Ini Allah Taala putuskan, kita setuju je, tanpa untuk bergerakkan bertentangan bagi qadar tersebut. Ini berlainan dengan kefahaman yang dan fake dan juga fake Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu seorang raja mereka semua, tapi Umar melihat lain. Umar melihat lain. Kerana ini kedua-dua mereka mati dalam wabak penyakit berkenaan, dan mati orang ramai ketika itu. Akan tetapi Allah Taala mengangkat bala dan juga wabak dengan fake Amr bin As. Yang dia ni sebenarnya Amr bin As, kalau kita ikutkan, saya sebut tadi, sengaja saya sebut berkenaan dengan tarikh dia masuk Islam, untuk fahamkan dia ni bukanlah as-sabiqun al-awwalun. Dia bukan sahabat yang mula-mula awal masuk Islam. So kalau kita lihat dari sudut itu, sudut berkenaan, memang apa kita kata, fake dia kurang lah sepatutnya. Sepatutnya fake dia adalah kurang berbanding dengan Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah yang bunuh bapa sendiri dalam peperangan Badar. Kan orang yang Nabi kata amin hadil ummah, orang amanah umat ini. Tapi kita kena lihat kat sini, fake kan, fake yang dilakukan oleh kefahaman yang ada pada Amr bin As, yang ia sebenarnya jauh kurang kefahaman, berbanding Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga berbanding dengan Mu'adz bin Jabal. Akan tapi dia ni Allah Taala lebih dia ni dilebihkan Allah Taala dengan dia adalah kelebihan yang Allah Taala berikan kepada siapa dikehendaki. Sebab tu idea dia tadi nampak macam simple, tapi dialah Allah Taala, dengan dia Allah Taala selamatkan umat Islam yang lain, ya. Allah Taala berikan kepada siapa dia nak, ni kelebihan Allah Taala. Okey, maka apa dibuat oleh Amr bin As? Dan macam mana dia faham? Dia kata kalau dia bersabar, okey? Kalau dia bersabar dan dia tidak buat usaha, nescaya dia akan mati orang ramai. Bahkan boleh jadi berterusan wabak penyakit tadi kepada perkampungan yang di sekelilingnya pula. Dan mungkin tak boleh jadi wabak tadi tak boleh mungkin untuk berhenti sembuh daripadanya. Okey, dia nampak macam tu. Maka dia melihat kepada urusan tadi dengan urusan seorang yang faqih, dan dia letakkan nas dengan kefahaman yang baru, dan juga yang realiti, dan tidak terhenti kepada zahir nas saja. Yang Nabi janjikan mati syahid, itu kita pegang, tapi bukan maksud dia kita biarkan tak buat usaha. Itu masalah juga, macam kita kata orang miskin masuk syurga lebih awal daripada orang kaya. Tapi bukan maksud awak disuruh untuk jadi seorang miskin. Dan kita tak ada rezeki. Kita malah kita tak nak jadi, tak ada rezeki. Nabi janji pada kita orang miskin ni akan lebih cepat masuk syurga daripada orang kaya. Soalan, cari rezeki tu macam mana pula? So Nabi suruh keluar cari rezeki. Asbab untuk rezeki tadi pergi cari. Tak dapat banyak pun kita redha dengan apa kita dapat, tapi dah lepas buat usaha. Bukannya lepas tak dapat usaha. Kan kita rasa jahil, belajarlah. Kan duduk diam, kan lepak main game, lepas tu nak jadi pandai agama macam mana? Kan kita jahil, belajar. Kita lapar, makan. Dan kita dahaga, minum. Dan bukannya kita lapar duduk diam kan. Kenapa lapar? Bukan itu cara dia. Sebab tu dia kata tindakan Amr bin As ni, nampak dia ni lebih lewat Islam banding sahabat yang lain. Yang kita sebutkan nama tadi kan. Tapi namun begitu dia dapat lihat bahawa kalau dia diam bersabar, maka benda ni akan merebak dan orang akan mati. Okey. Jadi dia tidak berhenti saja kat situ. Bahkan dia faham bila Nabi sebut idza waqa'at ta'un fi ardin fala takhruju minha wala tadkhulu ilaiha. Okey, dia faham pada hadis Nabi berkenaan dengan wabak ta'un ni, bila berlaku dalam satu negeri, kamu yang keluar daripada negeri tersebut, yang kamu masuk, dia faham dengan kefahaman yang hebat. Dan khususnya kefahaman kehendak daripada keluar tadi dengan tujuan berbeza. Macam tujuan macam orang tu kata keluar tu kan. Macam disebut oleh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahawa dia tidak jangan kamu masuk ke negeri berkenaan yang ada wabak. Dia melihat bahawa perkara tadi ada ta'abudi. Ta'abudian. Sarfan, bahkan maslahi, Allah alam. Dan tujuan ni agar kamu tidak kena. Dan kemudian fake berkenaan dengan jangan keluar pula daripada negeri itu ke negeri lain. Dia punya masalah dia jangan merebakkan kepada orang. Okey.
So dia faham hadis tadi dengan dua sudut. Sudut orang luar jangan datang ke tempat yang orang ada penyakit. Dan yang orang dalam pula jangan keluar pergi ke tempat yang orang sihat. Sebab kadang-kadang kita kata tak ada benda. Tapi sekarang kita dapat bukti lah. Orang tu mungkin tak bergejala tapi dia pembawa. Macam nyamuk lah, nyamuk, lalat. Lalat kan dia ada penyebab cerit berit atau kolera. Tapi lalat dia tak pernah sakit perut. Lalat pun sakit perut. Lalat pembawa cerit berit tak cerit berit, tahu tak? Dia pindah penyakit pada orang. Macam juga Aedes. Nyamuk tu bawa virus berkenaan tapi dia tak kena. Dia tak kena penyakit tu. So ada manusia menjadi vektor sedemikian. Dia bawa pada orang tapi dia tak ada efek. Orang yang lain kena daripada dia kan bertambah teruk. Kau kata kalau sihat, jalan je. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Sangat bukan cara dia. Baik. Jadi dia faham kan? Dengan membuatkan keseluruhan, mana dia baca dua sudut tadi. Pasal sebenarnya peribakan penyakit tadi kena dikawal. Yang Nabi kata jangan, bila kamu dalam jangan keluar, kamu luar jangan masuk tu. Bukan maksud dia kita apa? Kita tak percaya dengan janji Allah Ta'ala. Tapi kita jangan membawa mudarat ke orang lain. La darara wala dirar. Jangan kita mudaratkan orang. Jangan balas kemudaratan kepada orang lain. Kalau mudaratkan orang, salah. Bukan maksudnya orang mudarat kita halang mudaratkan orang lain. Salah. Tak boleh kita mudaratkan manusia yang lain. Itu basic yang kena jaga. Okey? Sebab kalau dia maksudnya dia jangan keluar, nanti dia akan melihat bahawa kalau keluar tadi akan bawa kepada orang lain pula. Okey. Kerana ni kalau kita lihat kan, jadi pasal penyakit tu dia kata menyala macam nyalanya api. Itu sangat cepat dia punya kesan. Dan dia cara dia merebak tu dengan orang tu dekat. Dekat dengan orang lain terbakar dan seterusnya. Okey. Jadi tak boleh tidak perlu ada apa? Perlu ada usaha untuk hentikan perkara berkenaan. Okey. Maka tiadalah kita lihat pula Amr bin As, maka tiadalah daripada dia kecuali bahawa dia perintahkan untuk keluar daripada negeri tersebut. Tapi apa? Ada mengasingkan diri satu sama lain. Dia tak suruh lari ke Madinah. Dia suruh lari ke tempat lain, tempat tinggi-tinggi, bahkan satu riwayat ke lembah-lembah. Asingkan diri daripada orang lain. Itu maksud dia. Bukan pada negeri lain, bukan negeri lain. Bahkan kepada Gunung Ganang yang tidak ditinggal. Lari ke Gunung Ganang yang tak ditinggal. Dan itu tak ada syak kan? Tak ada syak mereka di Gunung Ganang. Mereka akan saling berjauhan. Dan setiap lelaki bersama keluarga dia, solat dengan keluarga dia bersendirian. Macam itulah. Maka tak melihat kan Amr bin As ini adalah mengabaikan masjid. Bahkan Amr bin As kan tidak melihat kepada mengabaikan masjid dan tidak menghimpunkan jemaah. Dia tak kata masjid hentikan, dia tidak juga kabur jemaah. Okey. Sedangkan berjemaah solat ni adalah asal agama yang besar. Akan tetapi dia lihat bahawa urusan untuk menjaga nyawa seorang Muslim tu lebih penting. Kan? Jadi kita ada jaga agama, jaga nyawa. Kalau dia kata bab jaga agama, jangan makan yang haram. Ya, tapi bila nyawa kita akan terancam. Kita boleh makan yang haram, bahkan wajib kita makan. Kalau jemput kita tak ada makanan. Kan kita kata lah tengok babi. Oh babi, tapi saya tak ada makan babi. Ya, memang tak boleh makan babi. Sekarang ni apa? Kebuluran. Dan makanlah. Wajib makan. Untuk menyelamatkan nyawa tu wajib. Kalau kita kata macam saya nak berkeras. Mati masuk neraka. Bila orang tu mati, kononnya sekian masuk neraka. Sebab kewajipan dia untuk menjaga nyawa yang Allah berikan. Ya, maksudnya menjaga. Dan bahawa tak akan jadi solat tadi di masjid atau jemaah yang satu. Kerana urusan perintah ketika berkenaan menuntut perkara berkenaan tersebut. Adapun solat kita tidak dia abaikan. Maka terus dilaksanakan secara bersendirian. Kalau setiap orang rasmikan, azan dekat rumah. Azan dekat rumah tu. Masih buat tak boleh ni kan saya kena solat berjemaah. Ya, berjemaah dengan keluarga awak. Itu yang sepatutnya berlaku pada kita. Tapi banyak orang tidak pergi kepada itu. Ya, tidak pergi kepada berkenaan. Jangan garu. Ya tahu tapi jangan garu. Sekejap. Tutup dulu. Okey. Faham sedikit. Jadi pada hari ini kalau kita perhatikan dengan wabak corona ataupun COVID-19 ni, dia dah jadi serupa keadaan kita dengan keadaan tahun Amwas tadi. Dan ini adalah semata-mata kita panggil kita cuba untuk menyelidik dan juga pandangan. Tapi kalau kita nak perhatikan kat sini, memang ada orang mungkin keluarkan pendapat yang lain. Tapi para sahabat Nabi SAW mempunyai petunjuk yang sangat besar. Sebab apa dah jadi pada mereka,
mereka telah alami, dan mereka buat apa mereka patut buat. Yang mana ada ijtihad tersendiri, ijtihad dia Allah Ta'ala berikan dia pahala di atas ijtihad dia, tapi tidak bermaksud anda kena rosakkan masyarakat dan apa dengan katakan bahawa jangan ikut SOP dan sebagainya. So apa berlaku di Kelantan, angka naik, baru ni raya kan, walaupun saya pun kita lihat benda macam ni, orang dalam perumahan kadang dah boring sangat, raya satu sama lain pun ada, jadi kita rasa kita sihat kan. Tapi balik pada asal, benda-benda ni kesilapan yang berlaku, yang tak patut diulang semula. Sebab sekarang ni baru orang nampak akan keadaan kematian yang besar, jumlah yang besar. Sebab tu ada ustaz kita seorang, dia kata kalau siapa cakap COVID-19 tak ada, ana ludah muka dia. Dia cakap yang itulah. Lepas tu saya kata kalau problem dia, kalau orang tu diikut jenis ahli bid'ah yang jenis cukup minum air liur untuk guru, jenuh juga ustaz tu kata dia ludah je nanti dia nganga nak dapatkan air liur ustaz. Ada masalah juga kan, ada style macam tu. Tapi ustaz kita seorang tu dia kata macam tu, dia kata kalau orang kata ana ludah muka, dia cakap. Dan dia terpaksa berasingan daripada keluarga dan sebagainya, sebab memang dia tak bergejala. Setiap ada orang dia positif tak bergejala, tapi dia boleh pindah pada orang lain. Dia jadi macam nyamuk Aedes atau lalat tai. Nyamuk ni dia tak ada gejala, tapi dia boleh pindah pada orang lain penyakit tersebut. So basically kalau kita perhati kat sini, keadaan para sahabat Nabi itu dah cukup sangat membantu untuk kita baiki keadaan kita. Dan setiap orang yang kata tak cukup SOP sebagainya, anda sebenarnya jahil, tak tahu apa pun. Tak kira yang belajar daripada jatuh Syria ke Toki kedai mamak ke sebagainya, semua sekali ni adalah orang yang jahil. Sebab kalau dia baca kisah para sahabat tadi dengan jelas, para sahabat telah pun menyelesaikan masalah dengan cara social distancing, mengasingkan diri satu sama lain, sebab nak mengelakkan perpindahan penyakit tersebut kepada satu dan satu lagi. Ini yang kita kata terjadi pada zaman para sahabat. So kalau kita nilai balik, ini adalah fact yang sangat jelas. Bukan kita kata zaman Nabi tak pernah buat. Memang zaman Nabi tak pernah berlaku pada zaman para sahabat, dan ini penyelesaian mereka, pengasingan diri sementara sampai penyakit itu hilang. Ini asbab yang kena ambil. Bukan kita lari keluar pergi duduk kat Mekah, bukan, atau lari ke Thailand ke, tak. Kita lari daripada asingkan diri daripada orang lain. Itu saja, buat sementara sampailah penyakit ini Allah Ta'ala angkat daripada kita. Memang kalau kita ikutkan kepada tempoh incubation penyakit tersebut, gitu Mak. Okay. Incubation penyakit berkenaan, memang kita kata 14 hari itu boleh membantu untuk menghentikan perkara tersebut. Tapi kerana orang asyik keluar lagi, masih lagi berjalan, masih lagi langgar SOP, masih lagi buat tak kisah, tak pakai mask kan. Kluster kayangan ada, kluster VIP ada. Ini semua sekali benda-benda yang tak sepatut berlaku. Pada umat Islam kita ni, kita jangan mudaratkan orang, jangan balas mudarat dengan mudarat yang lain. La darara wa la dirar. Yang tak patut dibuat oleh seorang Muslim. Dia patutnya tahu bahawa perbuatan dia bahayakan orang lain itu adalah sangat bahaya, sangat teruk. Bahkan dia akan membawa kepada kerosakan orang lain hanya kerana idea yang dia ada atau perangai yang dia ada. Ini adalah benda yang tak sepatut berlaku. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Sekejap. Apa benda yang pusing, nak pusing, 4 pusing ni? Banyak pula pusing-pusing. Okey. Yang kalau ada soalan baik. Sorry kalau saya tak pasti kenapa suara jadi perlahan ke cepat ke kejap ke. Sangkut sikit mungkin, wallahu alam. Saya tak pasti. Okey. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Alhamdulillah. Yang kita dah selesai tajuk ni. So kalau kita kata balik pada asal, memang para sahabat Nabi dah ada panduan. Kita jumpa dengan Nabi, tengok dia sahabat. Ada panduan berkenaan dengan cara penyelesaian masalah yang kita sedang hadapi sekarang. Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna. Kena sambung balik lah tajuk tu. Ada berapa tajuk lagi saya tak ingat. 2 ke lagi? 3. Islam agama sempurna. Okay, nanti minggu depan kalau kita sempat, kita akan habiskan buku tu. Sementara musim COVID, mungkin satu lagi ke musim di mana COVID, PKP 3.0, bagi meredakan keadaan dan belajar betul-betul. Memang dalam agama Islam ni agama yang sempurna. So bila kalau panduan tadi, bukan kita mungkin tak nampak, tapi tengok macam para sahabat Nabi nampak. Dan pada sudut hadis Nabi tadi, dia kata dia tak lari keluar negeri, tapi dia asingkan diri satu sama lain, tidak bersama-sama. Dan memang pada ketika tersebut memang berlaku tidak didirikan solat berjemaah di masjid.
Bahkan orang ramai akan solat di sisi tempat keluarga masing-masing, tidak bersama-sama untuk tempoh tertentu sampailah penyakit ini berhenti. Tapi oleh kerana kedegilan dan bahkan kerana penyebaran maklumat yang salah, maklumat yang tak bertanggungjawab oleh orang-orang yang rasa terkesan dengan PKP, maklumat yang mereka sebarkan ini menyusahkan orang lain. Dia kata tak ada, just the flu, ada penyakit ni hanya flu saja. Tak ada benda kan. Orang mati dekat hospital dan juga orang mati, jiran saya mati, tak? Jiran saya meninggal. 2 hari sebelum raya. 2 hari sebelum raya dia kena. Dan ni sekarang ni ada kawan kita. Mungkin ada sahabat-sahabat kita kenal kot daripada bersalam. Umar Abdul Aziz. SWT sembuhkan dia. Dia tak perasan pun. Dia kata, saya tanya kat mana agak kena. Dia tak pasti. Mungkin klinik, mungkin pergi beli barang-barang makan, grocery, ataupun mungkin rider food panda macam tu. Atau ni lah Grab. Dia kata mungkin salah satu. Bila saya sembang-sembang dengan isteri saya, kita rasa mungkin klinik dia pergi kan. Masa orang sakit datang, kadang-kadang tak maklumkan. So dia kita dalam SOP ketika datang klinik ni kan dia ada maklumkan. Kita tak perlu datang pun dia tengok keadaan kita, mungkin datang untuk kutip ubat saja. Bahkan boleh buat online. Sebab kita bimbang hadirnya kita tadi jangkitkan doktor tu, jangkitkan pada nurse dan sebagainya. Kita boleh buat. Tapi banyak orang tak jaga SOP, tak nak ikut. Alasan dia kan, ini flu je, ini flu. Kan? Ini adalah salah satu di antara ucapan paling tak bertanggungjawab di kalangan orang-orang yang mengaku Islam, yang merosakkan akan fahaman orang ramai agar melanggar peraturan yang diletakkan dan berakhir dengan apa jadi sekarang. 7,000 kan, tak pernah kita bayangkan 7,000 sehari, 7,400 sehari kan. Yang kita kata mati pun dah bukan lagi macam dulu. Dulu kita tengok yang mati orang tua je. Sekarang ni yang meninggal pun orang muda. Yang umur muda 30-an, 40-an dah kena. Dah mati pula bukan dengan kadar macam 1-2 orang, dah sekarang dia masuk 10 orang. Mungkin geng teori konspirasi tunggu ratus orang. Baru dia kata, okey, ini betul wabak penyakit. Mungkin dia kata. Mungkin bila dah kena, sampai sehari 100 orang, sehari 200 orang, 300 orang, mungkin ketika itu baru dia kata, betul-betul, saya setuju. Tapi, damage is done. Kerosakan telah berlaku. Dan setiap orang yang bercakap tadi, seorang tak bertanggungjawab. Seorang pun tak bertanggungjawab. Yang kata macam saya akan tanggung. Katakanlah yang toki kedai tu, toki stesen minyak ke, saya tanggung. Siapa mati saya bayar sama sekali. Apa urusan dia? Ada cakap? Tak ada kan? Yang toki minyak wangi ada cakap? Tak ada. Jadi, tapi cakap dia, cara cakap tadi merosakkan masyarakat. Dia bercakap dan tak bertanggungjawab. Dia bercakap dan tak bertanggungjawab. Kalau dia kata saya tanggung, siapa yang kena? Siapa sekian saya bayar. Dia tak apalah. Ini tak, bila cakap rosak, lepas tu dia diam. Dia diam. Kalau naiklah dalam beberapa minggu lagi, kalau naik kematian ratus orang, saya tengok muka-muka yang orang-orang yang pelik ni, yang banyak menyebarkan perkara-perkara palsu dengan masyarakat yang berakhir dengan merosakkan orang ramai. Lepas tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, dia menyatakan ini manusia yang Muslim sekalipun dia boleh jadi pendosa paling besar. Nabi kata akbarul muslimina jurman, orang Islam yang paling teruk kesalahan dia adalah man sa'ala an mas'alatin lam yuhram illa bimas'alatih, orang yang menanyakan tentang satu persoalan yang tak diharamkan persoalan tersebut kecuali dengan pertanyaan dia. Itu kalau pertanyaan dia benda jadi haram. Ini statement dia orang mati. Agak-agak macam ni statement yang dia keluarkan, kata ini flu je. Ini tak adalah, ini semuanya teori konspirasi Dajjal dan sebagainya. Ini semuanya perancangan Dajjal untuk kurangkan populasi dunia. Dia cakap soalan sekarang ni, bila perbuatan dia ni, siapa yang bertanggungjawab? Kita akan tuntut dengan kerajaan, kita tuntut pampasan lah. Siapa mati, tuntut pampasan. Yang ini kumpulan ni, siapa nak tuntut pampasan dengan orang? Ini semua adalah manusia yang tidak bertanggungjawab. Di sisi Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan hukum insyaAllah. Dan sebab balik pada asal, kerana dia tak pernah mengira. Kata-kata lidah kita ni, Allah Ta'ala akan kira. Walau sekecil mana kita tuturkan. Sebab itu pelihara balik, jaga betul-betul. Sebab kita sekarang ni berada pada fasa yang ujian Allah Ta'ala berikan. Para sahabat pernah lalui. Cuma zaman kita ni moden, kita rasa kita pandai sikit dan kita try untuk minimalkan efek dia. Kalau lah anda kata kita macam zaman para sahabat sekolah kat bukit dan sebagainya, asingkan diri, jangan duduk dengan bandar, jangan duduk dalam taman, jangan berjumpa. Zaman sekarang dah boleh buat dah. Dah boleh buat dah sebenarnya. Tapi masih lagi ada orang tak percaya kan. Kita kata zaman para sahabat dah pernah berlaku dah. Diorang lari tinggalkan bandar,
pergi ke bukit-bukit, asingkan diri, tidak bercampur dengan orang. Ini adalah benda yang telah pun terjadi. So siapa yang belajar Islam betul, dia akan tahu kisah ni. Siapa yang tak belajar, dia akan sebutlah cakap ini konspirasi, ini teori konspirasi. Okay? Dia kata sampai tahap ada kes pasien meninggal sebab tak dapat rawatan kerana keutamaan ventilator kepada pesakit COVID. Betul. Ini benda yang telah terjadi sekarang. Ala kulli hal, SWT berikan kepada semua yang ditimpa musibah ni pahala, dan siapa-siapa yang kehilangan keluarga tadi, SWT berikan ganjaran yang lebih baik kepada anda, dan bersabarlah kerana memang kita takkan boleh lari daripada ujian kematian, kehilangan, ketakutan dan sebagainya. Allah jadikan kita semua ni apa hamba-hamba yang soleh, mengikuti keadaan mana pun kita sentiasa bersama sunnah. Pusing mana pun kita sentiasa bersama sunnah. Okey, baik. Ustaz, salah ke kita tahu orang melakukan bid'ah yang sesat tu? Apa ni? Adakah dilarang melakukan bid'ah tu sesat? Benda abang tanya, abang suruh tanya soalan bukan. Salah kita beritahu orang melakukan bid'ah tu sesat, adakah dilarang? Tak faham lah. Nanti kita bincang balik. Baik. Salahkah kita tinggal pula? Tinggal pula? Apa ni? Macam mana ni? Tak faham. Sorry bang, tak faham. Saya try baca tu tak faham. Okay, baik. Nanti kita jumpa balik insyaAllah. Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.